Di Malaysia, sejak keluarnya arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kerana COVID-19 yang melanda dunia telah mewujudkan satu alam pekerjaan yang tidak menjadi suatu kebiasaan kepada pekerja, iaitu bekerja dari rumah. Oleh yang demikian, arahan penggiliran dan pengurangan pekerja telah diumumkan pada 22 Oktober 2020 yang membenarkan 30% pekerja sektor awam, 10% pekerja swasta dalam bidang pentadbiran dan 25% pekerja swasta dalam bidang pengurusan dibenarkan untuk bekerja di pejabat, manakala selebihnya diarahkan untuk bekerja dari rumah. Terma produktiviti dapat didefinisikan sebagai kebolehan dan kecekapan suatu industri untuk meningkatkan kualiti dan nilai ketika menghasilkan output dengan memanfaatkan input yang ada dengan sebaiknya. Konsep bekerja dari rumah secara umumnya boleh ditakrifkan sebagai penggunaan gadget dan teknologi terkini yang bertujuan untuk menjalankan urusan kerja berjauhan daripada majikan dan jauh daripada tempat kerja asal. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kesan perbezaan tempat bekerja iaitu bekerja dari rumah BDR dan bekerja di pejabat BDP terhadap produktiviti kerja ketika pasca pandemik. Diteruskan dengan kajian literatur, iaitu produktiviti kerja. Pekerja merupakan sumber manusia yang terlibat secara tindakan fizikal maupun dengan memberikan sumbangan idea terhadap aktiviti ekonomi. Produktiviti pekerja dapat diukur dengan jumlah output yang dihasilkan per jam waktu bekerja. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktiviti kerja berdasarkan ARUN 2021 adalah 6 faktor meja, iaitu persekitaran kerja, budaya syarikat, hubungan dengan pekerja, kepimpinan, latihan pembangunan dan juga teknologi. Bagi bekerja dari rumah, yang pertama adalah waktu kerja fleksibel di rumah. Pekerja yang menjalankan urusan kerja dari rumah menunjukkan hubungan yang positif terhadap keseimbangan masa bekerja dan kehidupan yang menyumbang kepada peningkatan taraf produktiviti. Kepuasan bekerja dan motivasi meningkat apabila pekerja mempunyai fleksibiliti bagi menetapkan masa bekerja sendiri yang seterusnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti pekerja. Walau bagaimanapun, fleksibiliti waktu bekerja dilihat mempunyai hubungan yang negatif terhadap konflik keluarga. Yang kedua adalah bekerja dari rumah tidak perlu berulang-alik ke tempat kerja. Bekerja dari rumah juga dapat mengurangkan kos untuk ke tempat kerja seperti tol, minyak dan tambang perkhidmatan awam (MIAW 2020). Bekerja dari rumah membantu pekerja bagi mengurangkan masa untuk bersiap ke tempat kerja dan mengurangkan tekanan menghadapi kesesakan trafik. Masa yang dibazirkan sebelum ini untuk ke tempat kerja dapat diganti untuk memperbaiki gaya hidup yang mendorong kepada produktiviti kerja. Yang ketiga adalah berkomunikasi secara digital apabila bekerja dari rumah. Kajian yang dijalankan oleh CAFI 2021 menunjukkan bahawa kadar produktiviti pekerja di rumah telah meningkat akibat peningkatan pendigitalan semasa bekerja. Walau bagaimanapun, unsur ketidakhadiran majikan dan rakan sekerja secara bersemuka dalam suasana ketika bekerja dilihat mempunyai hubungan yang positif terhadap produktiviti pekerja. Ini membuatkan pekerja berasa terasing dari rakan sekerja yang lain, secara tidak langsung mengurangkan kepuasan bekerja dan berasa susah untuk membina kepercayaan apabila bertemu dengan pekerja baru. Bagi bekerja di pejabat pula, yang pertama adalah waktu kerja yang tetap, iaitu 9 pagi ke 5 petang. Jadual hari minggu dengan jumlah jam dan hari kerja yang sama pada setiap minggu dikenali sebagai jadual waktu kerja tetap. Jadual waktu kerja yang tetap kebiasaannya akan kekal konsisten apabila majikan dan pekerja bersetuju dengan hari dan jumlah waktu bekerja. Waktu kerja tetap yang digunakan bermaksud waktu kerja fleksibel tidak diamalkan. Ini bermakna lebih mudah untuk kita membahagikan masa di antara waktu kerja dan waktu rehat pada hujung minggu yang menunjukkan rutin yang sihat. Bekerja di pejabat perlu berulang-alik ke tempat kerja. Bekerja di pejabat memerlukan pekerja itu untuk berulang-alik dari rumah ke tempat kerja mereka. Perjalanan itu boleh menjadi positif jika perjalanan mereka
diisi dengan aktiviti yang mempunyai nilai intrinsik. Sebagai contohnya, menikmati pemandangan sepanjang perjalanan. Para pekerja ini juga boleh meluangkan masa mereka ke tempat kerja dengan membaca buku atau mendengar lagu agar proses ulang-alik ke tempat kerja itu menjadi bukan sahaja menyeronokkan, malah juga meningkatkan produktiviti pekerja itu sendiri. Akhir sekali, bekerja di pejabat perlu berulang-alik ke tempat kerja. Menurut Exata Solutions 2021, bekerja dari pejabat dilihat mampu memupuk semangat kerjasama antara rakan kerja disebabkan oleh komunikasi secara bersemuka. Apabila bekerja di pejabat, pekerja-pekerja dapat berinteraksi antara satu sama lain, sama ada untuk berbincang tentang tugasan yang diberikan ataupun bersosial ketika waktu rehat. Pekerja yang berada di pejabat boleh berinteraksi antara satu sama lain, seperti memberikan pertolongan kepada rakan sekerja lain tentang tugasan dengan memberikan cadangan atau penyelesaian yang secara langsung dapat menjimatkan masa mereka untuk mencari solusi. Hipotesis bagi kajian ini ialah H6 sama ada dengan tiada perbezaan tahap produktiviti antara pekerja yang bekerja dari rumah dan bekerja dari pejabat. Ini kerana berdasarkan kajian literatur, pekerja yang mencapai keseimbangan masa bekerja dan aktiviti seharian tidak perlu berulang-alik ke tempat kerja dan pendigitalan dalam tugasan, manakala melakukan tugasan kerja di pejabat membolehkan pekerja membahagikan masa kerja dan kehidupan oleh waktu kerja yang tetap, mengurangkan tekanan ketika berulang-alik ke tempat kerja dan berkomunikasi secara bersemuka ketika bekerja. Seterusnya pula beralih kepada metodologi kajian. Pertama, iaitu kaedah kajian. Prestasi kerja ataupun PK merupakan pemboleh ubah bersandar dengan pengukuran CD skala. Ia diukur menggunakan kaedah ujian T-sampel tidak bersandar ataupun dikenali sebagai Independent Sample T-test yang diukur berdasarkan nilai T dan nilai signifikan. Nilai T bersamaan dengan hasil rumus diraja pertama yang terdapat di paparan skrin. Seterusnya, untuk mendapatkan pula kesan BDR dan BDP ke atas PK, rumus yang digunakan adalah raja kedua yang terpapar di skrin. BDR ialah waktu kerja fleksibel, BDP pula ialah waktu kerja tetap, sementara X ialah nilai purata, manakala N ialah jumlah sampel. Kaedah pengukuran dan deskripsi bagi setiap pemboleh ubah yang dijalankan dalam kajian ini disimpulkan seperti berikut. Pemboleh ubah terdiri daripada 3, iaitu PK, BDR dan BDP. Deskripsinya ialah PK ialah prestasi kerja, BDR pula ialah bekerja dari rumah, manakala BDP ialah bekerja dari pejabat. Ukuran untuk PK ialah skala Likert dari 1 hingga 2. Ukuran untuk BDR ialah skala nominal 1 dan skala ukuran untuk DBP ialah nominal 2. Bagi pemboleh ubah PK yang diukur menggunakan skala Likert, ujian kebolehpercayaan ataupun reliability test dijalankan bagi menjamin ketekanan dalaman ataupun internal consistency terhadap item-item yang terdapat di dalam pemboleh ubah PK. Di samping itu ialah sampel dan daftar kajian. Jumlah responden kami ialah sebanyak 51 orang. Mereka semua berpengalaman bekerja dari rumah dan juga bekerja di pejabat di sekitar Lembah Kelang. Kami telah menggunakan persampelan tidak berkebarangkalian ataupun lebih dikenali sebagai non-probability sampling yang menggunakan kaedah persampelan mudah ataupun dikenali sebagai convenience sampling method. Untuk mengedarkan soal selidik ini, kami telah menggunakan aplikasi Google Forms. Soal selidik terdiri daripada 2 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, dan bahagian B, produktiviti kerja. Ringkasan soal selidiknya ialah soalan A mempunyai 4 soalan, manakala soalan B mempunyai 7 soalan. Oh ya, dan seperti yang anda dapat lihat rajah di paparan skrin anda, itu merupakan peta untuk Lembah Kelang. Seterusnya adalah hasil analisis kebolehpercayaan. 7 item digunakan bagi mewakili pemboleh ubah prestasi kerja. Nilai Krombak Alpha perlu melebihi 0.7 bagi membolehkan ia menjadi petunjuk kepada kebolehpercayaan dan korelasi terhadap item-item di dalam sesuatu pemboleh ubah. Nilai Krombak Alpha dalam kajian ini adalah 0.88, iaitu melebihi 0.7. Maka, item yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah mempunyai korelasi yang tinggi antara satu sama lain. Seterusnya adalah hasil analisis deskriptif. Purata responden minimum yang direkodkan adalah 2.29, manakala purata maksimum responden yang direkodkan adalah 5. Purata responden ialah 4.11 dengan
nilai perkali variasi yang kecil iaitu 18%. Perkali variasi menunjukkan bahawa maklum balas responden terhadap produktiviti adalah hampir sama. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa responden dari tempat kerja yang berbeza bersetuju bahawa produktiviti kerja mereka meningkat. Seterusnya adalah hasil analisis antara kategori tempat kerja dan produktiviti kerja. 39 orang responden direkodkan sedang bekerja di pejabat, manakala 12 orang responden direkodkan sedang bekerja dari rumah. Purata produktiviti kerja dan bekerja di pejabat adalah 4.2 dengan nilai perkali variasi 15%, manakala nilai purata produktiviti kerja dan bekerja dari rumah direkodkan adalah 3.7 dengan nilai perkali variasi sebanyak 25%. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa sesaran jawapan responden dari tempat kerja yang berbeza adalah kecil. Maka jawapan daripada responden adalah tidak jauh beza antara satu sama lain. Seterusnya adalah hasil analisis ujian T-sampel tidak bersandar, iaitu dengan langkah pertama ujian Levin untuk kesamaan varians. Hipotesis null untuk ujian ini adalah anggaran varians adalah sama antara dua tempat kerja. Bagi menolak H-null, nilai signifikan perlulah tidak melebihi aras keertian 0.05. Berdasarkan jadual ujian T-sampel tidak bersandar, dapat dilihat bahawa nilai signifikan adalah 0.02 yang menunjukkan nilai yang lebih kecil daripada aras keertian 0.05. Oleh yang demikian, hasil dari ujian ini terbukti untuk menolak H-null. Ujian menunjukkan bahawa nilai varians antara responden yang bekerja di pejabat dan nilai varians bagi responden yang bekerja di rumah adalah tidak sama. Seterusnya adalah hasil analisis ujian T-sampel tidak bersandar dengan langkah kedua ujian T untuk kesamaan purata. Hipotesis null bagi kajian ini adalah tiada perbezaan tahap produktiviti antara pekerja yang bekerja dari rumah dan pekerja yang bekerja di pejabat. Untuk menolak H-null, nilai P1cc perlulah tidak melebihi nilai aras keertian 0.05. Berdasarkan lajur kedua, iaitu anggaran varians adalah tidak sama, nilai T adalah 1.871 dengan nilai P1cc yang direkodkan adalah 0.041 dengan nilai yang lebih rendah daripada aras keertian 0.05. Hasil ujian T-sampel tidak bersandar terbukti untuk menolak H-null. Oleh yang demikian, kajian membuktikan bahawa wujud perbezaan tahap produktiviti antara pekerja yang bekerja dari rumah dan pekerja yang bekerja di pejabat. Nilai purata yang direkodkan bagi responden yang bekerja di pejabat adalah 4.2, manakala responden yang bekerja dari rumah ialah 3.7. Ini menunjukkan bahawa responden yang bekerja di pejabat bersetuju bahawa produktiviti kerja mereka meningkat ketika bekerja di pejabat, manakala responden yang bekerja dari rumah masih ragu-ragu dengan produktiviti kerja mereka ketika bekerja dari rumah. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa pekerja yang bekerja di pejabat mempunyai kadar produktiviti kerja yang lebih tinggi daripada pekerja yang bekerja dari rumah. Keraguan produktiviti kerja terhadap pekerja yang bekerja dari rumah dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah masa terlalu fleksibel sehingga menyebabkan konflik masa kerja dan tanggungjawab keluarga. Yang kedua adalah pendigitalan kerja disebabkan oleh kurang kemahiran dalam mengendalikan peranti dan aplikasi digital, maka pengawasan majikan dan kadar komunikasi menjadi rendah, menyebabkan pekerja berasa tidak bermotivasi dan seterusnya mengganggu produktiviti kerja. Sebaliknya, pekerja yang bekerja di pejabat mempunyai kadar produktiviti kerja yang tinggi kerana masa kerja yang tetap dan dapat berkomunikasi secara bersemuka. Masa kerja dan peribadi yang diasingkan serta masa rehat dan kerja yang tetap dilihat dapat mengekalkan fokus pekerja yang bekerja di pejabat. Pekerja juga dapat bertukar pendapat dan membina kepercayaan dengan lebih efektif sekiranya berkomunikasi secara fizikal.
Kadar produktiviti kerja di pejabat adalah tinggi kerana ia membantu untuk mengasingkan masa bekerja dan masa peribadi. Tempoh masa kerja yang tetap juga menyumbang kepada produktiviti bekerja dengan faktor suasana kerja dan pembahagian masa kerja dan rehat yang ditetapkan. Kebebasan untuk berkomunikasi secara bersemuka juga mempengaruhi kadar produktiviti kerja di pejabat kerana bekerja dapat bertukar pendapat dan membina kepercayaan secara fizikal. Sebaliknya, bekerja dari rumah menunjukkan kadar produktiviti kerja yang lebih rendah kerana waktu kerja yang terlalu fleksibel sehingga ia mampu mencetuskan konflik masa bekerja dan tanggungjawab kekeluargaan. Selain itu, pendigitalan semasa bekerja juga mengundang kepada kekurangan motivasi dan produktiviti disebabkan kurang pengawasan dari majikan dan kadar komunikasi yang lemah antara pekerja yang dipengaruhi oleh kemahiran pekerja yang rendah untuk menggunakan alatan digital dan aplikasi dalam urusan kerja.